sayang dipadu, keluarga bahagia, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Tapi buku yang pertama yang tuan-tuan kena beli itu utama The Muslim Brothers and Sisters here. Buku of God, The Book of God. Quran, beli Quran tu. Dekat bilik ada Quran, dekat bilik air jangan ada Quran. Dekat bilik makan ada Quran, dengan bilik tamu ada Quran. Biar Quran tu handy. Dekat banyak kat rumah kita Quran. Saya pasal mak guru Quran dan ayah guru Quran. Rumah saya satu masa saya kecil-kecil tu, dalam rumah saya ada puluh-puluh, ratus-ratus Al-Quran. Pasal mak saya guru Quran, bapak saya guru Quran. Pagi dengar Quran, tengah hari dengar Quran, malam dengar Quran. Itu saja yang saya dengar. Minta maaf saya sebutkan ni, tetapi apa kesannya kepada saya? Kesannya kepada saya, minta maaf saya sebut ni. I cannot live without Al-Quran. I cannot open up a day without first seeing the words of God. Minta maaf saya sebut ni, bukanlah saya nak menonjol diri saya, tapi itulah dia. Dan saya boleh bercerita, tuan-tuan kalau ingat, tapi tuan-tuan tak ada ni, anak-anak saya tak ada ni. Saya jadi moderator Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun berturut-turut. Ahli panelnya Datuk Harun Din satu masa dulu, Datuk Ismail Kamus. Saya ni urban planner, urban scientist. Macam mana saya boleh mempengusikan satu forum intellectuals mengenai Islam, berbagai bagian mengenai Islam. Yang hadirnya Profesor Harun Din, yang hadirnya Datuk Ismail Kamus, yang hadirnya profesor-profesor itu. Tapi saudara-saudara, dunia ilmu ini ada dua. Satu dikatakan reveal knowledge, satu dikatakan acquired knowledge. Acquired knowledge, apa dia acquired knowledge? Saudara punyalah. Knowledge on transmission, knowledge on distribution, knowledge on generation, knowledge on new products, knowledge on marketing, knowledge on public relation, knowledge on customer service. Itu yang perlu digarap. Saudara kena garap ni. Kena garap hari ini juga. Bukan setakat kursus saja. Kita kadang-kadang berkursus tuan-tuan dan puan. Kita kursus ni ikut kursus saja. Tapi apa kita dapat? Tapi apa sumbangan kita? Sudahkah kita orang yang pertama menunggu library kita ada sini? You have got good library, I suppose, di Ilsas. How many people going to the library? How many people going to the library? How many people making further references? Dan ini penting, sangat penting tuan-tuan. Okey, yang nombor 2. Akal, jasad, roh. Ini roh. Ingat tak tuan-tuan puan? Saya kata tadi awal-awal, Datuk Abdul Aziz sebagai MD kepada Ilsas ini mengatakan kepada saya, kita kena sentuh hati-hati manusia. Ni, hati-hati manusia. Macam mana nak sentuh hati? Dia ada makanan hati. Apa makanan hati? Makanan jasad, makanan akal. Oh, vitamin tu makanan akal. Health food itu makanan akal. Misalnya, jasad, makanan jasad. Apa makanan jasad? Segala tempe, makanan jasad. Nasi, makanan jasad. Tom yum, makanan jasad. Daging merah, makanan jasad. Oxtail, sup, makanan jasad. Apa lagi? Seluruhnya makanan jasad. Jambu-jambu, makanan jasad. Tapi saya nak sebut, apa dia makanan hati? Hati ni kena makan juga. Apa dia makanan hati? Apa dia? Antara satu, yang pertama, apa makanan hati? Zikir. Pandai saudara, bagus jawapan ni. Zikir. Salah satu daripada nama orang-orang syurga, Az-Zakirin, Az-Zakirat. Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Ingat Allah, ingat Allah. Masa bawa motosikal ingat Allah, masa bawa kereta ingat Allah, dalam kelas ingat Allah, luar kelas ingat Allah, dalam lecture ingat Allah, dengan mak ingat Allah, dengan ayah ingat Allah. Insya-Allah Allah akan ingat kita. Kita lupa kepada Allah, apa akan jadi? Allah lupa kepada kita. Allah, the power that creates you, forgetting you, not in His annals. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, satu lagi, manusia ni ada nafsu. Syaitan ada nafsu, manusia pun ada nafsu. Nafsu pun dekat sini ni, nafsu kebanyakan dekat sini, dia fikir kat sini.
Nafsu tak banyak turun kat hati. Manusia nafsu kat sini. Dia fikir kat sini. Nafsu makan, nafsu marah, nafsu nakkan kesenangan, nafsu nak tipu orang, nafsu nak bunuh orang. Bayangkan, kita punya yang M-Bank tu. Orang yang jaga M-Bank tu kena tembak, baru ni dapat. Kawan dia seorang lagi tak dapat lagi. Dan saya nak menyebutkan ini adalah perbuatan nafsu. Dan saya nak sebut, saudara-saudara, saya tengok tadi your code of conduct, ya. Saya baca your code of conduct panjang, TMB punya code of conduct. Perbahasan dalam itu mengenai corruption, saya tengok fantastic. Saya dah tengok banyak organisation. Bukan saya buat training, there are a lot of organisation I bump into. But nothing like TMB who deals on a matter of corruption. Begitu details. What need to be done, where to be done, who to be done. Seluruhnya ada. Corruption dalam tendering, corruption dalam procurement. Allah. Procurement, tuan-tuan tengok, belian-belian barang-barang kecil ke belian barang-barang. Allah. Tapi saya tak mengatakan mana-mana orang terlibat. Saya tak mengatakan begitu. Tetapi inilah dia. Oleh kerana kita nanti tak betul, jaga mata tak betul, jaga hati tak betul, jaga mulut tak betul, jaga badan tak betul, jaga semuanya tak betul, akhirnya kita biasanya tempted melakukan yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh organisasi namanya TMB. Anak-anak yang saya hormati sekalian, saya nak pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir, saudara tengok dalam kita punya itu yang saudara, yang terakhir dalam slide 4, O4. Kita tengok slide O4. Semuanya dah ada, alhamdulillah lah. Slide O4. Saudara, kalau saudara dapat simpan ni ke unsur mutalaah ni, saya discuss dengan banyak orang, saya dapatkan dia punya butir-butir ni, tuan-tuan. Saudara tengok O4, manusia sebagai pengurus dan pemimpin. Ni, tuan-tuan ni sebagai pengurus. Tak kisahlah, muda pun pengurus, tua pun pengurus dalam pengertian khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurus dalam pengertian vicegerents of God. Pengurus dalam pengertian, apa dia tadi saya kata? Pengurus dalam pengertian khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, anak-anak saya ni khalifah Allah. You are sent by God to this planet of earth to manage the world, to manage organization yang namanya TNB, to assist the management of TNB to fulfill objektif dan juga berbagai-bagaian lagi yang telah digariskan untuk dilaksanakan oleh TNB. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, nombor 2, manusia sebagai pekerja. Tadi pemimpin, sekarang pekerja juga. Kita sebagai pekerja, saya pun pekerja. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya pekerja. Saudara pekerja, saya pekerja. Yang besar pekerja, yang kecil pekerja. For all intent and purpose, the definitions of pekerja would include daripada CEO, MD sampailah the last office boy, which was recruited katakanlah last 2 weeks. Kita bekerja dan kita bertanggungjawab. Dan kita bertanggungjawab jaga diri kita sendiri. 35,000, you tanya HR. Tanya orang yang menjaga HR macam mana nak jaga 35,000 orang. Saya nak sebut. Ayah kita, adik-beradik kita 6 orang. Terjaga ke ayah kita yang kita 6 orang adik-beradik? Tercakap ke ayah kita dengan kita 6 orang individually, seorang-seorang? Terketawa, tersenyum tak ayah kita kepada 6 orang anaknya? Teradvise ke ayah kita kepada 6 orang anak dia? Tertunjuk tauladan tak ayah kita dengan 6 orang anak dia? Itu 6 orang. Sebab itu tuan-tuan, dalam family 6 orang. 6 orang anak, you bayangkan. 6 orang dah duduk UPSR, seorang pun tak dapat 5A. Sudah bayangkan. 6 orang. Tapi TMB 35,000 orang. Masya Allah. I cannot imagine. I can only imagine, how tough it is being HR manager, being HR, pengarah HR,
untuk menjaga 35,000 orang. 35,000 kepala memikirkan. 35,000 background yang nak dipikirkan. 35,000 orientasi yang nak dipikirkan. 35,000 cita rasa yang nak dipikirkan. 35,000 saudara. The needs of those people, the number is so big, 35,000. Maka sebab itu kita bantulah HR kita. Macam mana nak bantu HR? Kita jaga diri kita sendiri. Macam mana nak bantu HR? Kita disiplin diri kita sendiri. Macam mana nak bantu HR? Kita ikut pedoman-pedoman yang diberikan kepada kita oleh TMB. Macam mana nak bantu TMB? Macam mana nak bantu HR, Human Resource Development? Kita ikut peraturan-peraturan Code of Conduct yang telah ditetapkan oleh TMB. Saya menyerukan kepada anak-anak saya yang hadir pada petang ini. Ya. Inilah sumbangan kita. Kecil aja sebenarnya sumbangan kita. Dan saudara orang yang baru kat sini, sebahagian daripada saudara saya diberitahu baru dalam konteks TNB ini, sudah tentulah saudara sedang menghadapi berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai strengths, berbagai-bagai cara untuk mengendalikan kehidupan kita sebagai salah seorang pekerja dalam TNB daripada 35,000 orang. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya tak mau ulas tentang manusia sebagai anggota keluarga, manusia sebagai anggota jiran tetangga, manusia sebagai anggota komuniti, manusia sebagai rakyat sebuah negara, dan akhirnya manusia sebagai daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya saya nak sebutkan Yang akhirnya saudara dalam O6 tu. Tengok O6. O6 jumpa dah O6. Okay. O6 sikit cadangan. Apa yang kita nak buat? Pertama, ikut jalan yang disyariatkan Allah. Ialah ini yang to Muslims, to the non-Muslim, of course, memang adalah jalan-jalannya being ordained by your respective religion. Dan saya yakin sangat tidak ada satu agama pun mengajar manusia sebenarnya mengenai perkara-perkara yang buruk. Semua agama, tetapi berbeza-beza sikit. Macam kami ni dengan akidah kami, dengan syariah kami, dengan akhlak kami, dengan tunjuk contoh Nabi Muhammad SAW kami. Itu caranya. Dan saudara-saudara daripada berbagai-bagai denomination pun, I am very sure, I'm respecting that you have got your own ways. Gunakanlah. In other word, tadi saya bermesyuarat dengan Lembaga Zakat Selangor. Saya ahli lembaga, tadi bermesyuarat. Kita sebut, kita sedang bantu beberapa negeri. Zakat Selangor ni kutipannya mencecah 500 juta. Half a billion. Very corporate. Kita ikut semuanya cara yang dibentangkan Pricewaterhouse. Pricewaterhouse punya apa. Dan 500 juta. Kita bantu negeri Perlis 10 juta. Buat satu penempatan di negeri Perlis. 27 hari bulan ni, Sultan, saya dan beberapa orang lagi lembaga zakat akan pergi ke Perlis nak merasmikan satu program tajaan zakat negeri Selangor, bantu negeri Perlis 10 juta, melahirkan satu penempatan settlement, namanya settlement Asnaf punya settlement, yang kita harapkan merupakan settlement yang menjadi contoh model kepada asnaf development di negara kita ini. Kita akan pergi pada Kelantan, kita akan pergi ke Pahang, kita akan pergi kepada beberapa negeri lain. Hasil daripada duit zakat kutipan negeri Selangor yang kita nak bantu orang-orang miskin di tempat lain. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan Nombor 2, ikut cara kehidupan yang tunjukkan Rasulullah. Seseraga mungkin seseraga yang tidak beragama Islam ada contoh-contoh seseraga. I'm sure ada contoh-contoh seseraga. Dalam kitab-kitab seseraga dan sebagainya mesti ada contoh-contoh seseraga. Tetapi bagi majoriti yang hadir ini Muslim, contoh kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca. Pada saya, let me put one suggestion. Saudara, gaji bulan depan boleh tak saudara allocate sikit duit beli 2 buku. Satu Quran, satu lagi Sirah Nabi. Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belilah saudara, bacalah. Macam mana saudara nak jadi umat Muhammad? Besok di akhirat besok kita nak jumpa Nabi, nak dapat apa?
nak dapat syafaat. Tapi kalau kita tak kenal Nabi, macam mana kan Nabi nak kenal kita? Kalau kita tak ikut cara Nabi, macam mana cara dan Nabi nak mendekati kita? Kalau kita tak ikut cara yang dicarakan oleh Nabi, macam mana kemungkinannya Nabi nak menerima kita sebagai seorang daripada salah seorang daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong, gaji bulan depan ni, kalau saya boleh cadangkan, gaji bulan depan 2 buku beli. Satu Al-Quran with translations, English boleh, Melayu boleh. Satu lagi namanya Sirah. There's a lot book on Sirah. A lot. I can name you, paling tidaknya ada 56 titles tentang hanya Sirah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada satu buku namanya Encyclopedia of Sirah. Encyclopedia of Sirah. Telling the story of the Prophet Muhammad on encyclopedic punya style, cara encyclopedia. Belilah saudara, boleh beli. Murah aja, tak mahal. Boleh ansur pun saya rasa. Pergi kedai buku tu minta ansur. Yang keempat, sentiasa berada dalam jamaah. Jamaah maknanya dalam grup, sentiasa ada dalam grup. Dalam kursus saudara dekat sini, kepada yang new entrance ni, saudara ada 1 tahun berkursus. Of course lah, adalah selang-selang dia kan Tapi grup, ada group work, ada individual work, ada group work. Dulu masa saya undergraduate pun, ada individual work, ada group work. Masa saya buat master's degree pun, ada individual work, ada group work. Masa saya buat PhD pun, ada group work, ada individual work. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, you bayang 35,000 ini bernetwork sebagai satu grup besar untuk membantu TNB menjadi juara dunia nanti yang akan disebut-sebut. Di sebelah sini, di sebelah timur, ada satu organisasi korporat yang mega organisation, yang giant organisation. Di Malaysia ini muncul sebuah organisasi yang bertaraf dunia, nombor 1 dalam dunia. Organisasi itu ialah Cuba saudara bagi kuat. Saudara dah berkhusus kat sini ni, cuba bagi satu jeritan yang paling kuat sekali. Organisasi itu ialah saudara, satu masa dulu, saya nak mengakhirkan dah sikit lagi. Satu masa dulu saya berkursus di Korea for 21 days. Malam-malam kena naik satu gunung. Every night you must reach the peak of the mountain pukul 1 malam and jerit sekuat-kuatnya, I am the best, I am the best, I am the best. Sebab itu dalam kursus saya ada cerita namanya best. Who's the best? TNB. You are the best. Who's the best? TNB. Saya ambil itu, masukkan dalam kursus saya sejak 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang ni, saya jumpa anak-anak yang ikut kursus saya. Saya jumpa mak bapak yang korporat ni yang berkursus dengan saya. Yang diingat Hasan Ali, yang diingatnya ialah exclamation war cry namanya best. Cuba saya jumpa kat sini, boleh tak agaknya? Boleh tak agaknya? Bila saya sebut you are the, saya berhenti kat the, you are the, angkat tangan ni, dua-dua tangan ni. Kita kena dengan komitmen. Best. In one nice succession. Best. Angkat tangan ni. Best. You are the, saya nak cuba. You are, lepas tu, you are the best. The best is TNB. The best is TNB. Okey, cuba saya nak tengok macam mana saudara punya gaya, tengok macam mana. Boleh tak boleh? Ada kemampuan ke tak ada kemampuan? Alright. Main. Tepuk boleh tahan. Okey, cuba saya cakap. Saya berhenti. I'll be pausing. Saya berhenti dekat you are the best. Who's the best? TNB. Who's the best? TNB. Who's the best? TNB. Berhad tak payahlah. TNB. Okey. 1, 2, 3. You are the daripada markah 1 to 10 dia punya indication agak-agak berapa markah you nak bagi tadi?
Tengok dua, nampak? Saya punya pakar security saya kata 2 daripada 10. Fail ke tak fail? Fail! Ya Allah, fail! Fail! Bukan fail terribly! Sekali lagi. 1, 2, 3. You are the best! Who's the best? Ini yang namanya perasan. Okey. Saya nak sebutkan ya. Sikit lagi saya nak menutup ni. Saudara dan saudari kena sentiasa berada dalam jamaah. Jamaah artinya the flock of people. Group of people, jamaah. Makan berjamaah, di rumah berjamaah, di masjid berjamaah, di TMB berjamaah. Saudara, ayah saya tinggalkan pesan kepada saya. He has already passed away, as I told you, at the age of 90. Anak dia 8 orang. Saya ada 8 orang anak. Bapa saya pun ada 8 orang. Adik-beradik saya pun 8 orang. Okey. Pesan ayah saya, should you like to rent or to own a house, dia kata. Dia cakap Melayu, dia tak cakap orang putih. Make sure the house that you own, the house that you rent, or the house that you lease, make sure the house is within the parameters of azan. You dengar suara azan. Akhirnya rumah saya dekat Taman Tun. Tahu Taman Tun kat mana? Rumah saya kat Taman Tun, jauhnya antara masjid dengan rumah saya 40 langkah aja. Apa yang berlaku? Nantilah. Yang saya nak cerita, apa yang berlaku nanti saya nak cerita. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, maknanya berjamaah, jamaah. Tegak. Kalau jangan minta TMB organize, tak payah, kita sendiri, a couple of you. Misalnya kita kita zuhur di surau. I'm sure you got a big surau here. I used to be baca khutbah di surau TNB di bangsa sana. Banyak kali saya baca khutbah di surau TNB itu. Apa salahnya kita organize? Habis saja. Sudah banyak masa menanya. Daripada 12.45 habis pukul apa kita punya apa? Kita punya recess tengah hari 12.45, 12.30. 12.30 sampai masuk balik pukul 2 kan? Pukul 2 banyak masa dah. Organize lah. Jangan biarkan surau kita tu sampai tak ada orang ataupun tak ada bermaya. Hidupkan dia. Jangan minta TNB buat, jangan minta HR buat, jangan minta admin buat. Kita. Because saya katakan tadi, you are a leader. Because saya katakan tadi, you are pengurus. Because saya katakan tadi, you are pekerja. Because saya katakan tadi, you are the innovator. Because saya katakan tadi, you are the creative thinker. Because saya mengatakan tadi, you are the prime movers. Kita kena buat. Dan akhirnya saya menyebutkan sentiasa berada untuk berjihad. Setengah orang takut menggunakan perkataan jihad ni. But jihad kat sini saya nak dalam konteks jihad maknanya giving your very best. Struggling day and night to give your best untuk memajukan TNB, untuk memajukan diri you, untuk memajukan organisasi yang namanya TNB ini, insya-Allah. Dan ini kita kena buat. Buat hari-hari kita kena buat. Dan akhirnya kita istiqamah. Istiqamah artinya biarlah kita lakukan walaupun kecil, tetapi berterusan seboleh-bolehnya sampai akhir hayat kita nanti. Yang akhirnya saya penutup tuan-tuan, 07 ya. 07 ni saya nak baca aja. You dengar saya baca. Memang dah ada kat sana lah, tetapi elok saya baca supaya kita dapat penghayatannya lebih daripada kita mere looking at it, Bersama-samalah kita merenungkan sama ada di sepanjang hidup ini kita semua sudah diiktiraf menjadi makhluk terbaik, atau kita berada di satu kedudukan yang masih jauh untuk dinobatkan sebagai makhluk terbaik. Renung-renungkanlah. Saya harapkan, insya-Allah, saya nak menutupkan, saya harap ada 2-3 perkara saya nak menutup ni. Pertama, saudara,
Selepas ini, saya harap saudara look forward. Bukan saja di kelas-kelas, bukan saja majlis-majlis yang lain, majlis-majlis ini akan berada every week. The next week around, salah seorang daripada teman saya, very able, very involved. Dia akan bercerita tentang istimewanya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next, pada 29 hari bulan, I come again. Dan saya akan bercerita nanti tentang fasa-fasa kehidupan manusia. Yang saya nak sentuh panjang lebar, fasa saudara-saudara umur 20-an. Fasa umur 30-an sampai saudara pencen nanti umur 60-an. Rasanya 60-an. TMB pun macam gambar juga 60-an saya rasa. 60, bukan 60-an, 60. Saudara-saudara akan dinasihatkan berhenti secara wajib daripada bekerja daripada TMB. Seluruhnya itu adalah merupakan fasa-fasa yang kita renungkan fasa-fasa. Saudara sekarang ini lebih kurangnya dari segi job, saudara berada daripada fasa yang pertama baru. There's a lot ada fasa. Fasa-fasa itu berserta dengan cabaran-cabarannya. All the challenges. You must be able to have shield. You must able to have your personal shield yang ada kepada diri you untuk kita mendepani cabaran-cabaran. As you go along, as you go the next ladder of your profession, your career, makin banyaklah cabaran-cabaran yang ada hadapi. You bayangkan, cabaran daripada CEO kita, Datuk Seri Azman. Cabaran yang dimainkan oleh Datuk Aziz sebagai MD kepada ILSA sini. Cabaran daripada teman-teman kita tengok yang bersama-sama untuk menghidupkan TMB, terutamanya ILSA sini. Dan cabaran-cabaran mereka sesungguhnya adalah merupakan cabaran-cabaran yang perlu saudara-saudara dan anak-anak dan adik-adik saya juga mengikuti mereka daripada belakang, observe bagaimana mereka menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Jam saya sekarang menunjukkan tepat pukul 5.15. Pukul 5.15. Saya tidak berhenti pukul 5.40. Tapi saya nak berhenti pukul 5.30. Kalau ada, saya hendak, I open up questions for you, the question answers. Short questions, the short question related to things which I've just delivered. I do not want to go beyond that framework, please. Saudara tanya macam mana cara itu, terutama adik-adik, anak-anak saya yang baru saja berkhidmat, mudah-mudahan mungkin kita dapatkan tips-tips macam mana caranya kita dapat mendepani kehidupan yang saudara berada di fasa pertama sebenarnya dalam ladder career, saudara, dalam career path. Ini dipanggil sebagai career path, PATH, career path, saudara, insya-Allah. Okey. Saya buka kepada soalan, sila. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu dan ayahlah yang menentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mungkin selama ni kita dah terlalu seronok berkayu sampai air dah masuk dalam batu. Sekarang kita dah sedar ada air kita buang. Masya Allah. Tengok. Oh, that's a fantastic analogy. Sekarang dia punya perahu dah karam ke belum? Okey, sila. Nama siapa nama? Nama saya Saidi. Saidi, okey. Ya, Saidi. Sila. Dalam slide yang saya tengok banyak menyatakan sebagai kita manusia yang makhluk yang baik. Okey. Tapi yang saya lihat generasi sekarang, kita terlalu entusiastik kepada teknologi yang mana bila masa mana jua kita ber-WhatsApp, ber-Facebook, kita duduk depan-depan, kita main WhatsApp, kita gelak sama-sama kita sebenarnya ber-WhatsApp. Tidak ada communication langsung. Tidak ada conviction. Tidak ada communication langsung. Communication. Okey. Berdepan sebelah pun WhatsApp juga. Okey. Kalau yang gelak maknanya dia orang mengiyakan lah. Okey. Jadi Okey. adakah itu parah sebenarnya? Okey. Tengok ini sebenarnya saya parah. Okey. Cantik soalan tu. Cantik soalan. Okey, saya kumpul soalan. Paling tidak ni 3 soalan sebelum saya lepaskan seseraga dan saya lepaskan saya untuk beredar daripada majlis ini. Okey, second question. Ladies, please, ladies. Do you have from ladies? There are a lot of ladies here. Can I have one from ladies? Okay. Are you new recruits? Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Farhan Farah Diba. Okay. Ya, sila Farah. Saya ada soalan berkenaan dengan motivasi seorang untuk bekerja kerana Allah SWT. Boleh tak Tuan terangkan dari segi perspektif doktor, bagaimana Tuan setiap hari bekerja dengan niat dengan Allah Ta'ala? Bagus soalannya, cantik Farah. Farah ya, saya tak jawab lagi ni. Minggu lepas, sesi yang macam ini, saya bagi kepada SME Bank. Tahu tak SME Bank? Tajuknya ialah kerja satu ibadah. Tapi satu hari nanti bila ada ruang, kalau Haji Waizan kata boleh, kita boleh tackle satu tajuk namanya kerja satu ibadah. Tapi saya jawab nanti. Okay, the third one. Another ladies. I somehow like to hear ladies' voice. Ada? Okay, gentleman ya. Tanyalah apa saja. Saudara, inilah masa ruang nak berlatih. Takut pun kita bercakap. Nanti saya nak sebutkan tentang stage fright ni ya. Macam mana nak buat public presentation. Saya nak sebutkan sikit nanti tentang public presentation. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syafiq daripada bahagian ICT. Syafiq ya, okey. Syafiq, okey. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan dan mewakili seluruh warga PJB yang berada dalam Dewan ini mengucapkan terima kasih atas perkongsian Datuk mengenai tajuk kita pada petang ini. Soalan saya, seringkali kita diberikan motivasi yang sebegini dan kesannya boleh saya katakan adalah bersifat sementara. Jadi soalannya, bagaimana kita untuk istiqomah dan terus bermotivasi daripada sudut perspektif Datuk sendiri. Okay, nanti very good questions. Fantastic. You fikir saya nak offer satu lagi? Belakang sekali. Mana belakang sekali? Mana anak anda di belakang sana? Okey, sila. Di belakang.
Di belakang sekali. Yang sudah memilih untuk jadi manusia belakang. Sila. Ada? Kalau ada lah, kalau tak ada jangan dipaksakan ya. Kalau tak ada jangan dipaksakan. Kalau ada. Okey. Tak apa. Saya cuba jawab, bukan menjawab, saya cuba jawab. Pertama sekali daripada saudara Saidi ya. Manusia makhluk terbaik, dan untuk jadi manusia terbaik ini dia tak boleh seorang-seorang. You cannot afford to become another Robinson Crusoe. You have got to interact. You have got to communicate, because among other things you are a social being. You are a physical being. You have got yourself a spiritual being. Satu lagi, you are the emotional being. Satu lagi beingnya ialah social being. Social. Di akhir-akhir ini, ya, Google-nya, kita punya WhatsApp-nya, kita punya Facebook-nya, kita punya Twitter-nya, kita punya berbagai-bagai lagi, menyebabkan ada orang merasa tak senang. Seperti juga saudara Saidi tadi. Saya pun sebenarnya rasa tak senang. Saya dengan anak-anak, kebanyakan sekarang ni WhatsApp. Kan? Dan bila balik di rumah pun, kami rumah 2 tingkat. Satu tingkat atas, satu tingkat bawah. Imagine, you know. Anak saya WhatsApp saya. Ayah, are you going today? Are you going with us today? Saya pun WhatsApp juga. Yes. Ramai dah terasa sebenarnya. Okey. Saya nak sebut, ini adalah teknologi. No. Sebab itu saya tadi memutuskan bahawa untuk kita berdepan dengan teknologi yang sedemikian, you have got to be, agak-agaknya apa dia punya adjektifnya saya nak sebut. You got to be what? You have got to be wise and intelligent. Betul tak betul? And you are given all the possible choices. Kalau misalnya Saidi kata tadi, orang sebelah you WhatsApp, you jawab pula, you samalah dengan dia. Apa yang boleh jawab dalam WhatsApp yang pertama itu katakan, hey, you are WhatsApping me. Are you born without mouth? Betul-betul serius dalam WhatsApp. Jawab WhatsApp. Are you born without tongue? Are you born without brains? Are you born without humanity? You angkat sikit. Dia punya filosofi itu angkat sikit. Jangan, are you a girl? Tak mahu, bukan. Sebab itu, dan saya bersyarah dengan anak saya. Lillahi ta'ala saya bersyarah dengan anak saya. Saya dengan anak-anak ni, sebulan sekali ada mesyuarat. Mesti betul-betul mesyuarat. Ada catatan, ada minit. Kena buat. Tuan Haji Waizan, kalau misalnya Tuan Haji dah buat, teruskanlah. Mesyuarat dengan keluarga ni sangat mustahak. Sangat mustahak. Saudara, apa yang saya nak sebut? Kita bagi tahu dan kita advise kawan-kawan dengan baik. Man, not that I am against WhatsApp, but the way you do WhatsApping, I think you are demonizing yourself as a person. You are demonizing yourself as a human being. Bagi tahu dia. I am sure kalau begitu approach you menasihat dia tak boleh rasa saya main-main mendengar nasihat you. Jadi saya nampak kat sini semuanya. Saya tengok you punya rupa ni, Saidi, you mesti orang intelligent Saidi. Tengok gaya rupa tu. Betul. Ini kira-kira pernah berlakon drama mana-mana tu. Dah, ini dia. Maknanya cara you nak approach dengan kawan you, walaupun kawan you have been casual with them, tetapi dalam hal advice ni, forget about casualness tu, forget about it.
You gunakan kan kata-kata saya kata tadi. Are you without your brain? Are you without your mouth? Are you without your tongue? Are you without your humanity? Kalau saudara jawab macam itu, insya-Allah saya rasa kena buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya tak mengatakan tak perlu WhatsApp. Saya tak mengatakan tak perlu kita berada menggunakan social media, tetapi gunalah social media dengan wisdom and intelligence. Okey, nombor 2. Soalan daripada Farah. Farah mengatakan tadi, kita macam mana kita nak buat kerja ni, dia kata. Supaya kita buat kerja ni bukan kerana gaji. Bukan kerana gaji. Gaji itu is a factor, but it is not purely because of salary. No. There is satu lagi bendanya that motivates you. Apa dia? Kita buat kerja kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut ni. Maybe I'm old, much older than you. Saya rasa ada sikitlah sentuhan saya saban hari itu. Aku bekerja kerana Engkau, wahai Allah. Aku buat ni kerana Engkau, wahai Allah. Aku didik isteri aku kerana Engkau, wahai Allah. Aku datang bekerja adalah kerana Engkau, wahai Allah. Ulang. Cara nak mengulangnya, for the Muslim, ada satu semayang. Besok saudara buat. Daripada matahari sepenggalah, semayang isyraq tu bolehlah. Tapi ada lagi satu semayang, namanya semayang sunat duha. Usalli sunnat duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama baca wadduha wal laili idza saja. Rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Minta kepada Allah. Salah satu yang nak diminta supaya Allah tetapkan hati dan pemikiran kita, apa yang kita lakukan kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dalam masa 40 hari, you buat cara istiqamah ni, sesuatu yang you tak sangka akan berlaku pada diri you. Perspektif you dah lain. Allah dah rangka satu perspektif dalam hidup you. Allah dah berikan satu kelebihan kepada you yang you tak sangka, tetapi hati you dapat merasakan, jiwa you dapat merasakan, kerana Allah bagi satu ruang. You come to terms with Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja sebagai ibadah. Nanti Tuan Haji Waizan kalau ada masa bila-bila lah, saya seronok kalau dapat menyampaikan satu syarahan. Work something, an act of worship. Doing job, undertaking job as an act of worship. Kerja sebagai satu ibadah. Okey, kepada soalan yang ketiga, Syafiq daripada ICT. Ini soalan yang biasa ditujukan kepada saya sebagai training consultant kan ya. Dia kata, tahan seminggu je, tahan sebulan saja. Persoalannya, elok ada ke elok tak ada? Macam mana kalau tak ada langsung? Macam mana kalau tak ada langsung? Saudara dengar daripada saya tadi, katakanlah sepanjang-panjang 1 tahun saudara bekerja dengan TNB, datang ke Ilsas, tak ada langsung program macam ini. I'm sure next week will be even more interesting daripada sahabat saya, very qualified untuk membicarakan tajuk hebatnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Antara tak ada dengan ada. Okey, nombor 2, macam mana dia nak jadi? Macam mana dia nak jadi sesuatu yang beri manfaat kepada saudara? Macam mana berterusan? Dalam mana-mana ceramah pun secara inadvertently you could collect tadi tu. Apa yang saya sebut, ada cadangan-cadangan saya sebut tadi. Memang ada cadangan. It's for you really to plug apa yang saya sebutkan tadi. Macam mana sebagai, adakah itu cadangan, adakah itu recommendation, adakah itu proposal, adakah satu tindakan, adakah satu pergerakan. Itu saya rasa tak perlulah saya sebut. Tak perlu saya sebut balik ni saudara kena buat ini, balik ni saudara kena buat ini. Itu kalau saya mengajar budak-budak tu bolehlah. Tapi mengajar orang yang dah cerdik macam saudara, saya tak perlu mengajar seperti peringkat demikian. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, hati ni. Sampai satu peringkat nanti Syafiq, you merasakan kalau tak dengar majlis ini dalam masa seminggu, tak dengar majlis ini, ada teriang-riang, bilalah nak diadakan lagi, bilalah nak berjumpa dengan orang-orang ini lagi, bilalah aku nak mendengar lagi. Sampai kepada peringkat itu masuk dalam pemikiran, baru
saudara dapat seronoknya. Inilah yang dinamakan the sweetness of iman. Ini yang dinamakan manisnya iman. Iman direlatekan dengan ilmu. Iman direlatekan dengan majlis-majlis tentang ilmu pengetahuan. Iman direlatekan dengan cadangan-cadangan yang praktikal tentang kerja. Iman dikaitkan dengan sumbangan saudara kepada TNB paling tidaknya untuk jarak masa 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Jadi sebab itu, satu lagi tuan-tuan dan puan ya, ialah benda ni kadang-kadang kita ni harap pada TNB, semua TNB. Harap kepada bahagian ini, harap kepada bahagian ini, harap kepada Tuan Wahizan, harap kepada Tuan Haji kita, Tuan Haji Izam kita, harap kepada, tak boleh, kita sendiri. Saya ingat dekat sini, to organize function yang macam ini, which smaller scale dan sebagainya, asalkan itu bertepatan dengan matlamat TNB, saya tak fikir mana-mana ketua TNB sini akan menyekat saudara mengadakan program-program, diskusi-diskusi dalam berbagai bentuk, sama ada dalam program ataupun di luar daripada program untuk mengaturkan kehidupan. Tapi kalau mengharapkan semata-mata kepada TNB, i.e. ILSAS, jadi tuan-tuan dan puan, kita pun banyak program yang lain dan sebagainya. Tapi pada saya, kesempatan yang pertama dan utama ini saya telah gunakan dengan sebaik-baiknya, dan saya harap insya-Allah dengan soalan. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan ya. 3 soalan yang dikemukakan tadi, pada saya soalan yang kelas lah tuan-tuan. Kelas, betul. Soalan yang ada kelas. Ya? Dan saya nampak tuan-tuan menyoal itu adalah betul-betul right to the bull's eye, Apa yang saya sebutkan itulah yang saudara soal, dan saudara kemukakan soalan itu dalam satu konteks yang akan memberikan faedah kepada saudara, yang memberikan faedah kepada 450 orang yang menghadiri program ini. In other words, saudara telah menggunakan your best wisdom, saudara telah menggunakan your best intelligence, dan saya merasakan insya-Allah saudara merupakan harapan-harapan, dan saya mengharapkan harapan ini akan terus terbayang tuan-tuan sebagai pekerja-pekerja, sebagai teman-teman yang akan mengangkat martabat TNB insya-Allah pada masa yang akan datang. Saya nak akhirkan tuan-tuan dan puan ya. Pertama, saya mengakhirkan insya-Allah saya ingatkan lagi minggu depan hari yang sama, rasanya pukul 3. Minggu depan mungkin pukul 3, saya tak tahulah. Minggu ini saja kita ada 3.30 because ada parallel problem running. Minggu depan pukul 3. Sekejap je saya. Minggu depan pukul 3, dan saya harap saudara datanglah. Dan saudara, you are all encouraged to come, and please take this opportunity. Dan saya nak sebut ini, apa yang kita buat ni bukan untuk paksa saudara-saudara. Tidak. Apa yang kita buat, yang saya buat ini ialah untuk menjadi renungan kepada kita. Pepatah Melayu mengatakan yang baik dijadikan, yang buruk dijadikan, yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Dan saya yakin, saya datang, teman saya datang besok, dan saya datang lagi 29 hari bulan, saya tak ada bawa yang buruk untuk saudara. Dan saya tak fikir saudara akan menyangkutkan yang buruk kepada saya untuk saya berpulang ke rumah saya. Jadi yang kedua, insya-Allah saya mengharapkan bahawa program-program yang macam ini saudara kita akan kita tuan-tuan boleh tengok dalam TV kita ada TV IMR TV. Saya ada TV sendiri IMR TV, IMR Radio. Saudara akan dapat nanti kita akan letak dalam YouTube, dan saudara boleh saksikan dalam TV kita insya-Allah. Biasanya bila diletakkan dalam YouTube tu, ratusan ribu lagi orang yang bersabar dapat menikmati program ini yang kita kendalikan di ILSAS ini insya-Allah, supaya dia menjadi tontonan yang terbaik kepada manusia-manusia lain di seluruh permukaan alam ini insya-Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tak lupa mengucapkan terima kasih khasnya kepada teman-teman yang bukan Islam yang dapat mendengar satu perspektif yang kita cerita tentang kehidupan kita sebagai insan. Dan saya mengharapkan apa juga yang saya sebutkan tadi insya-Allah baik untuk saya, baik untuk tuan-tuan, baik untuk tuan, baik untuk saya, dan baik untuk semua sekali, untuk sama-sama kita mengangkat martabat TNB untuk menjadikan salah satu organisasi mengikut visi, mengikut misi saudara, organisasi yang mainkan peranan yang terpenting dalam dunia, khususnya yang berkaitan dengan tenaga elektrik di dalam negara kita ini insya-Allah. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ILSAS, terima kasih kepada anak-anak saya, terima kasih kepada teman-teman. Sekali lagi saya nak dengar ni,
Saya nak dengar sekuat-kuatnya best ni. Saya nak dengar sekuat-kuatnya best ni. Okey tuan-tuan dan puan, ada satu lagi, ada cuba bagi apa ni? Ada last, ada sikit. Tuan-tuan ya. Siapa-siapa yang ada anak, ini saja pengumuman, siapa-siapa yang ada anak umur 7 tahun sampai 12 tahun. Sekolah rendah. Tak ada siapa-siapa lah, siapa-siapa adik-adik kita cuba hantar ke summer camp ini ya. Summer camp cuti sekolah, kita ada 2 kali summer camp. Saya janji dalam masa 4 hari 3 malam, 4 hari 3 malam, anak tuan-tuan akan tahu arti kecemerlangan. Anak tuan-tuan akan menjadi orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada ibu bapa, kasih kepada kecemerlangan, kasih kepada guru, dan kasih kepada diri mereka sendiri. Satu lagi ialah namanya ni, Camp Jati Diri Remaja. Ini dekat Sungai Lui, tempat saya dekat Sungai Lui, di Ulu Langat di Sungai Lui. Camp Jati Diri Remaja ni untuk remaja berumur 13 tahun sampai 25 tahun. 13 tahun sampai 25 tahun. Programnya panjang sikit, 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Apa je masalah anak-anak, adik-adik kita, mencuri ke, lari daripada rumah ke, tak nak belajar ke, derhaka dengan mak dan ayah ke, yang begitu agresif sifatnya, yang berpoya-poya tak habis-habis, kan? Yang saya tak ambil yang dadah ni saya tak ambil. Saya bukan yang expert dalam bagian dadah ni, jadi saya tak ambil. Apa juga masalahnya, 8 hari 7 malam saya akan pulangkan balik anak-anak ni kepada ibu dan ayah dalam bentuk manusia baru dan insan baru yang berguna untuk dirinya, berguna untuk keluarganya, berguna untuk masyarakat, dan berguna untuk agama dan negaranya. Jadi itu, tuan-tuan boleh dapatkan ya, di luar nanti tuan-tuan boleh dapatkan dia punya brosur-brosur dia punya kalau tuan-tuan perlu, kalau untuk adik-adik kita. Ini dah lama ni, saya yakin antara tuan-tuan dekat sini mungkin pernah ikut program ini masa tuan-tuan berada di sekolah rendah, sekolah menengah dulu yang dikendalikan oleh Akademi Keluarga Bahagia Malaysia atau AKRAB. Jadi di depan sana, di luar masa kita masuk tadi, tuan-tuan boleh dapatkan borang-borangnya dan sebagainya. Pada masa yang sama, di luar itu insya-Allah tuan-tuan boleh dapat DVD. Saya telah menghasilkan dekat 600 DVD. Saya telah tulis 39 buku tuan-tuan. Saya telah tulis 39 buku mengenai excellence dalam organisasi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam diri anak-anak dan sebagainya. Jadi bolehlah tuan-tuan dapatkan buku dalam bentuk DVD itu, tuan-tuan boleh dapatkan di luar di sana. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, kali ini berdiri pula. Saya nak buat berdiri, best. Sekuat-kuatnya, sampai saya puas hati. Biar kita tinggalkan satu sejarah. Petang ni kita nak tinggalkan satu sejarah di auditorium Abu Zarim ini. Satu sejarah pekikannya yang akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita merisikkan, bahawa kita mendendangkan, bahawa kita buat war cry, namanya best. Boleh? Are you all ready? Are you all ready? Tak kuat Allah, saudara, macam saya seorang-seorang bercakap ni. Are you all ready? Boleh. Kena semangat je, kena semangat. Masya Allah. Muda-muda ni macam mana hilang semangat ni? Okey. Kuat-kuat, best. You are the best. Okey. 1, 2, 3. You are the tak tinggi, angkat tinggi. Tuan ya. Bila saya belajar di Korea ni tentang best ni, and then I respect it. Sayang. Can you give me 1 second please? 1 second. Saya praktikkan ini bila saya dapat ilmu ni daripada Korea. Saya praktikkan ini dan letakkan pada anak-anak saya. Alhamdulillah lah, best. They are among the best lah. They go to schools overseas, local ni, they are among the best. Simply because saya salurkan best dalam kehidupan keluarga dan kehidupan mereka. Sekali lagi. Are you ready? Yeah. You are the who's the best? Yeah. Tak kuat lagi. Who's the best? Yeah. Alright, terima kasih, duduk.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau ada perkara-perkara yang tak sesuai yang saya sebutkan dalam perbincangan 2 jam tadi sampai sekarang ni, dan saya yakin saya telah tumpahkan pengalaman saya, tumpahkan ilmu saya sedikit, tumpahkan rancangan kerja saya untuk saya sampaikan kepada saudara untuk jadi sebagai bimbingan dan pedoman kepada saudara. Cukup setakat itu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.